أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan pada hari Isnin setiap petang, InsyaAllah untuk meneruskan intensif makhraj dan sifat kita. Jadi sebelum kita meneruskan, kita buka dulu majlisnya Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah kita akan sambung hari ini pada latihan untuk menyebut huruf-huruf yang bukan vokal lah. Kita sebut sebagai, kita nak sebut surah ni kita baca dengan keadaan mengikut sifat yang kita dah belajar. Yang sifat yang kedua iaitu sifat syiddah, lawannya rakhawah, dan di antara keduanya kita sebut sebagai bainiyah ataupun tawassud. Samalah, tawassud dengan bainiyah tu sama. Okay. Jadi kita kembali sedikit. Syiddah ni maksudnya adalah tertahan suara. Dan huruf-hurufnya adalah ajid, atin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Okey. Dia ada 8 huruf. Dan kemudian sifat tawassud ataupun bainiyah ini, dia di pertengahan di antara tertahan dan terlepasnya nafas, dia ada 5 huruf iaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Okey. 5 huruf. Selebihnya daripada huruf-huruf hijaiyah, dia adalah disebut sebagai sifat rakhawah iaitu terlepasnya suara. Kalau kita tengok dalam ni, dia sebenarnya ada 3 warna ni. Warna merah, ada warna yang tak nampak itu warna biru, biru gelap. Dia tak perasan dalam ni kan. Dalam slide ni tak nampak. Dan warna hijau. Warna hijau nampak tak? Nampak kot kan? Jalan pula dia. Mana sekejap. Okey. Dan kita tengok apabila dia bersifat syiddah, dia akan menyebabkan kita sebut huruf itu berhenti secara mengejut lah, kita boleh katakan mengejut. Contohnya kita sebut huruf dal. Jangan keluarkan qalqalah dia dulu, tapi dalam ayat ni kita kena baca lah qalqalah sebab dia memang ada qalqalah kan. Cuma kita nak kenal sifat syiddah, kita baca sad, rock, sad. Kita tahan suara kita. Suara kita tidak akan terlepas. Dia akan mati habis. Tetapi untuk sifat yang rakhawah, bersifat rakhawah, contohnya dalam ayat ni, dalam slide yang saya share ni, yang warna-warna merah dikategorikan sebagai sifat-sifat yang rakhawah. Okay? Jadi yang merah ni rakhawah, iaitu terlepas suara kita. Dan apabila warna hijau, dia adalah bersifat tawassud ataupun bainiyah, di pertengahan di antara tertahan dan terlepasnya suara. Manakala warna biru yang kita tak nampak di sini, tak berapa jelas dekat sini, dia ada daripada bismillah ni ada. Kalau kita tengok dekat lam ni, bismillah, la ni ada warna biru ni. Jadi tak perasan sebab dia warna biru gelap. Okey. Lepas tu minta tolong tengok pada setiap huruf. Silap, warna biru ni adalah huruf-huruf yang bainiyah ataupun tawassud. Kita tengok pada huruf-huruf dalam ayat ni, kita letakkan sebabnya nanti tak berapa jelas kan. Mungkin kalau siapa ada catatan kat tepi tu, kertas ke buku ke, tulis. Dekat bismillah ni yang adalah huruf-huruf bainiyah adalah lam pada kalimah bismillah. Lepas tu pada kalimah ar-Rahman, ra ni ada
adalah tawassut ataupun bainiyah. Ar-Rahim, ra ni pun adalah sifat yang bainiyah ataupun tawassut. Kemudian Rahim, ujungnya ada mim. Mim ni juga berwarna biru sebenarnya. Jadi dia adalah huruf yang bersifat bainiyah. Okay, saya sebut bainiyah sebab saya guna dalam buku ni disebutkan bainiyah. Kemudian pada ayat yang pertama huruf mim. Mim ini juga mati. Dia bersifat bainiyah. Kemudian ayat yang kedua huruf ain. Wa wada'na, ain mati ni warna biru ni. Jadi dia adalah bainiyah juga. Okey. Lepas tu yang ketiga allazi, lam. Lam sabdu ni dia ada warna biru ni. Jadi dia adalah bainiyah. Yang keempat wa rafa'na, ain yang mati ini juga bainiyah. Yang kelima ma'al, alif lam ni. Lam mati ni warna biru, lam. Jadi dia adalah bainiyah. Ma'al, sekali lagi ayat ke-6. Ma'al, lam mati juga adalah bainiyah. Okey, ayat yang ke-7 tidak ada dan ayat yang ke-8 farghab, dia adalah bainiyah. Ra ni berwarna biru sebenarnya. Okey. Jadi apabila kita membaca huruf-huruf yang bertanda warna hijau tapi dia akan keluar sifat-sifat lain kan. Okay, kalau untuk kita fokus pada sifat ini, kita matikan dia tanpa mengeluarkan nafas. Jadi kita tanpa mengeluarkan suara. Jadi kita akan mati secara mengejut lah. Kita akan baca alam nashrah laka sadrak. Kita hanya letak pada dia punya sifat dia. Okey? Letak pada sifat saja. Tapi kalau kita nak baca huruf kaf, kita masukkan sekali sifat syiddah, sifat hamas dia. Dia ada angin. Alam nashrah laka sadrak. Ya, sadrak. Qalqalah tak keluar dulu pun tak apa sebab kita tak sampai lagi sifat qalqalah. Tapi kita dah melepasi sifat yang pertama iaitu hamas lawan dia jahar kan. Jadi hamas kena keluarkan angin. Pada huruf kaf ada angin kan. Jadi sifat yang pertama untuk huruf kaf adalah syiddah. Tertahan suara dulu, matikan dia, letakkan dulu pada makhraj dia, kemudian baru keluarkan angin. Okey, itu cara dia. Yang kedua yang berkala biru yang kita sebut tadi, yang saya sebutkan huruf-hurufnya, lam, ra, mim, ain kan. Pada setiap ayat ni dia bersifat bainiyah. Jadi bainiyah ini kita kena lebihkan sedikit bacaannya. Kita tak boleh baca dengan terkejut macam kita baca sad, rak, ya, dia baca sad, rak. Kita kena baca bismillah, dia ada lebihan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada lebihan. Lebihkan sekurang-kurang setengah saat pada dia. Kita baca dalam keadaan lambat ya. Ini nak buat latihan supaya kita kenal perbezaan di antara sifat. Dan ayat pertama kita akan baca mim mati. Biasa kita akan dengar pada mim mati orang akan baca laju ataupun orang akan berhenti. Alam nashrah laka sadrak. Kan? Tak boleh berhenti. Kat situ mim sifat dia bainiyah iaitu akan ada terlepas sedikit suara. Iaitu bagi dia di antara tertahan dan terlepasnya suara. Tetapi bila dia bainiyah kita kena lebihkan sedikit suara kita supaya dia akan menjadi sifat bainiyah. Bila kita putuskan dia, kita berhenti pada dia, itu bermaksudnya syiddah. Kalau kita baca alam nashrah laka, dia akan terputus. Bila terputus, dia akan jadi syiddah. Dia akan tertahan suara. Jadi kita akan ada lebihan, kita bagi masa sekurang-kurang setengah saat pada huruf-huruf bainiyah. Alam nashrah, dapat? Alam nashrah. Dia akan ada dengung sedikit, mesti akan ada sedikit. Sebab huruf mim, sifat dia memang ada dengung. Okay, tapi sedikit sebab dia hukum di sini izhar. Jadi kita tak boleh nak baca dengan dengung. Tapi dia akan ada, tetap akan ada bunyi dengung di sini sedikit. Alam nashrah. Okay. Dan yang terakhir adalah rakhawah. Rakhawah ini bersifat terlepas suara. Lebihkan sedikit, panjangkan lagi sedikit bunyinya berbanding dengan huruf-huruf bainiyah tadi. Okay, jadi cara bacaan kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa ha yang pertama pada bismillah ni ada merah dan ha yang kedua ni warna hitam? Sebab
kita akan beri fokus, kita akan beri tumpuan untuk setiap sifat pada huruf yang bertanda mati. Bila huruf itu bertanda mati, akan jelas sifat dia. Tapi kalau huruf itu berbaris, agak sukar untuk kita kenal sifat-sifat dia. Okay? Huruf yang berbaris sukar untuk kita kenal sifat dia. Jadi dia ambil pada huruf-huruf yang mati. Nak milla ni walaupun dia sabdu, huruf yang pertama untuk lam itu adalah huruf yang bertanda mati. Baru kedua berbaris kan, huruf sabdu macam tu. Jadi bila dia ada huruf lam di tengah tu ada sabdu, dia akan letakkan tanda biru dan dia adalah huruf-huruf yang bersifat bainiyah. Jadi lebihkan sedikit masa. Okay, saya mula dengan saya, nanti boleh sambung insya-Allah. Siapa lepas ni? Hajar Rahimah dulu, lepas tu Kak Gaya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh sambung Hajar Rahimah. Alam. Ada suara Ustazah? Ada suara? Ada. Ada. Baca bismillah dulu ke? Terus ayat pertama. Ayat pertama. Bismillah. Alam nashrah laka sadrak. Okey, lepaskan shin lama sikit daripada lam tadi. Alam nashrah laka. Tak apa, berhenti pun tak apa. Saya nak dengar sifat tu. Bunyi sifat tu saya nak dengar. Alam nashrah laka sadrak. Okey, sambung orang kedua Kak Gaya. Wa wada'na anka wizrak. Lepaskan Zai. Wizrak. Wizrak. Sambung Dr. Gaya. Allazi Lam ada sabdu. Allazi anqadha zahrak. Okay, lepaskan angin. Lepaskan suara. Bunyikan suara tu. Zahrak. Allazi anqadha zahrak. Okey, sambung. Seterusnya. Pak Rifah, lepas tu Data Nuzia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dhikrak. Okey, cantik. Terus, Mutin. Suara. Fa inna ma'al usri Jangan berhenti. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Panjang sikit lam. Ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al tu lebih lama sikit. Lam tu bainiyah. Fa inna ma'al usri yusra. Lama sikit usri yusra. Lepaskan rakhawah dia. Fa inna ma'al usri yusra. Okey, sambung Kak Aziza. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi. Panjangkan sikit sin. Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okey, sambung Kak Aisyah. Fa'iza farakta Ghain ni sifat dia apa? Rakhawah, sebab dia warna merah. Nanti kena terlepas suara, dia ada bunyi. Jangan farak. Kalau farak kita berhenti dengan syiddah, terkejut. Fa'iza Fa'iza faragta fansab. Lepaskan suara, jangan sampai pergi ke lantunan. Jangan farag. Rag dia jadi lantun. Farag. Fa'iza faragta fansab. Okey. Boleh.
Saya habiskan. Wa ila rabbika farghab. Ra dia ada sifat dia bainiah. Sebab itu ra biasanya kita akan berhenti dengan keadaan syiddah. Kebanyakan kita bila ada huruf ra mati mesti kita akan berhenti terkejut. Okey? Dia jangan berhenti ke wa ila rabbika farghab. Kan biasa kita macam tu. Biasa tak? Jadi kena betulkan balik, dia ada lebihan sedikit suara sebab dia bainiah. Wa ila rabbika farghab. Jangan farghab. Jangan berhenti terus farghab, tak boleh. Ataupun kita lama sangat pun tak boleh. Farghab. Dia farghab. Nampak dia bersambung. Kan? Dia ada lebihan sedikit masa untuk dia pergi kepada huruf ghain. Jadi untuk sifat yang pertama iaitu hamas lawan dia syiddah. Hamas lawan dia jahar. Hamas ni huruf dia ada berapa? 10 tadi. 10 tadi. 10 hari tu. Sekejap. Kita patah balik. Banyak. Okey. Huruf dia ada 10. Fahasahu. Kita terbalikkan ni sebab kita biasa Melayu kan. Fahasahu syakhsun sakat. Fahasaha shin khosad sin kafta. Maksud dia adalah terlepas nafas. Nafas kita akan terlepas apabila kita sebut. Dia akan jadi kan bunyi. Kita akan rasa ada bunyi angin. Angin tu adalah nafas. Berbeza di antara terlepas nafas dengan terlepas suara. Suara ni kita dengar. Okay, kejap. Dia ada huruf-huruf yang hamas, dia bersifat rakhawah. Contohnya sin, fa, shin, kha, kan? Sa. Bukan semua huruf-huruf hamas ni dia adalah rakhawah. Jadi kita tengok pada huruf-huruf yang hamas, kita tengok pada huruf-huruf yang jahar tetapi dia adalah rakhawah. Sekejap. Okay, contohnya adalah huruf ghain tadi. Ghain tadi sifat yang pertama kalau kita tengok ni kan. Sifat yang pertama dia tidak termasuk di dalam hamas. Tak ada dalam hamas kan? Fahasahu syakhsun sakat. Jadi huruf ghain tidak terlibat dengan huruf-huruf hamas. Okey, dia adalah jahar iaitu tertahan nafas. Dan sifat dia yang kedua kita tengok dia adalah rakhawah. Kan? Dia bukannya syiddah, dia tidak tertahan suara. Dia tidak juga di antara keduanya, di antara tertahan dan terlepas. Dia terlibat di dalam rakhawah. Jadi rakhawah itu sebab tadi saya kata macam huruf ghain tadi kan. Wa ila rabb kan fa idza faragh. Itu adalah suara, betul? Ra. Kita akan dengar bunyi kan? Ra itu adalah suara. Itu beza dia antara suara dengan hamas, angin, terlepas nafas. Sebab biasanya huruf-huruf hamas akan ada pada huruf-huruf rakhawah. Faham? Huruf-huruf hamas kebanyakannya ada di dalam huruf-huruf hamas, huruf-huruf rakhawah. Hamas dan rakhawah ni orang jadi susah nak beza sebab okey, contoh macam saya sebut tadi ghain, sifat pertama dia jahar, sifat kedua baru rakhawah. Tetapi kalau kita tengok huruf yang memang pertama ada hamas, yang kedua dia ada rakhawah. Contohnya huruf sin. Kalau kita sebut as, kita akan dengar bunyi yang kuat, betul tak? Kan? Nafas kita tak nampak sebab dia dah keluar sekali. As. Bila kita keluar, dia akan ada angin kat luar. Kita akan rasa ada bunyi, kita akan rasa angin tu. Dan kita akan dengar bunyi suara. Itu adalah suara. Yang keluar kat depan ni ada bunyi, ada rasa angin-angin tu kalau kita letak, itu adalah nafas. Itu yang disebutkan sebagai hamas ataupun jahar. Sama ada tertahan ataupun terlepas dia punya nafas. Untuk sifat pertama. Jadi orang selalu confuse di antara sifat pertama dan sifat kedua ini. Macam mana kita nak tahu dia suara ataupun nafas saja? Kan? Kalau dia hamas dan dia rakhawah, dia tak jadi masalah. Sebab majoriti dalam huruf-huruf hamas itu adalah huruf-huruf rakhawah. Kan? Huruf fa-nya, huruf ha-nya, sa-nya, ha-nya, fahasahu. Syakhsun, shin-nya, kha-nya, sad-nya, syakhsun, sakat, sin-nya, kaf-nya,
ta-nya, tak, kaf dengan ta je ada special. Sin-nya, jadi di antara 10 huruf hamas itu, 8 daripadanya adalah huruf-huruf yang bersifat rokhawah. Cuma 2 iaitu ta dengan kaf. Di mana ta dengan kaf dia ada sifat, dia ada special. Ada sifat yang pertama iaitu yang kita sebut sebagai syiddah, tertahan suara. Macam mana tertahan suara ini berlaku, syiddah ini berlaku dengan cara kita meletakkan pada makhraj dia. Jadi bila makhraj itu tertutup, dia tidak akan menghasilkan suara. Contoh kita sebut tadi apa? Sadrak. Belakang nanti sebab dia sifat pertama dia syiddah. Sadrak. Mati dulu baru keluar angin. Belakangan sadrak baru ada bunyi angin. Kan baru ada angin yang akan keluar. Tu dia beza untuk huruf ta dengan kaf dan 8 lagi baki-baki huruf yang hamas tadi. Okey. Tetapi di dalam huruf-huruf rokhawah ada huruf-huruf yang jahar. Faham? Ini kita faham baik-baik. Di dalam huruf-huruf rokhawah ada huruf yang jahar. Contohnya macam kita sebut tadi ghin. Kan? Okay. Contohnya apa lagi? Apa lagi? Apakah huruf-huruf rokhawah yang dia ada di dalam huruf-huruf jahar? Cuba bagi contoh selain daripada ghin. Za, zal, okey? Zal, za, dia tak ada angin, dia tak ada terlepas nafas, tetapi dia ada di dalam rokhawah. Sebab itu bila kita sebut zal mati, wa il, suara yang keluar, wa il, suara. Kalau kita sebut za, wa il, itu za, wa il. Tahu? Sebab itu suara yang keluar, jangan wa il. Kalau kita kata itu ada angin, jadi salah maksudnya. Okey, salah cara kita nak keluarkan dia. Sebab sifat dia tak ada hamas huruf za. Okey. Okey, kemudian pada huruf apa lagi yang ada? Pada huruf Do. Dot Dot, yang pertama dia jahar, yang kedua dia rokhawah. Sebab itu dot kalau mati, kita tak boleh baca fadlu. Kadang-kadang orang baca fadlu, dia tak ada qalqalah. Qalqalah satu dia memang tak ada. Satu lagi rokhawah itu bermaksud suara terlepas. Sebab itu dot mati, kita akan bunyi zalikal fadlu, dapat au. Itu adalah suara yang terkeluar. Au. Suara terkeluar. Kita kena lepaskan sedikit. Walau dol, kan? Walau dol. Kita macam keluarkan suara baru pergi kepada tempat lain. Sebab apa huruf dot dia jadi susah? Samalah dengan za. Za pun biasa orang sebut ada hamas. Biasa orang sebut hamas za ni. Dia akan baca izzalamu, itu angin. Angin pun keluar sekali tu. Jadi dia bukannya angin, dia adalah suara yang terlepas. Bila suara yang terlepas sama dengan zal tadi. Jadi kena berjaga-jaga apabila kita nak sebut. Okey. Dia 3 huruf ini, zal, sa dan za, dia keluar pada makhraj yang sama. Kalau kita belajar itu hujung lidah, hujung gigi kacip tengah belah atas, kan, keluar lidah. Tetapi walaupun tempatnya sama, kedudukan lidah tu berbeza. Huruf sa adalah huruf yang paling banyak lidah keluar. Sebab itu sa kalau kita tengok dia ada hamas, dia ada rokhawah. Okey. Zal adalah huruf yang kedua banyak keluar lidah. Okey, lidah akan keluar lebih dia kurang sikit daripada huruf sa. Kalau sa depan lagi, kalau zal di belakang sedikit. Huruf za adalah huruf yang paling sedikit keluar lidah. Dekat ujung gigi je. Nampak? Dekat hujung tu betul-betul sikit je. Sebab apa huruf za tak boleh keluar banyak? Sebab kita nak pergi nanti kepada ada sifat-sifat dia yang kuat yang menyebabkan sebahagian pangkal lidah kita naik, yang menyebabkan mulut kita akan jadi penuh, lidah kita akan melekat dengan lelangit. Bila lidah kita terkeluar banyak, jadi lidah belakang kita tak boleh nak angkat. Bila kita keluarkan sedikit, lidah belakang tu ada kat belakang, dia boleh nak bergerak lidah belakang. Atas, bawah, dia nak naik ke atas ataupun di dalam keadaan mendatar.
Itu secara logik dia. Sebab itu dha dia tak boleh keluar banyak. Kalau keluar banyak mesti akan keluar angin. Sama dengan zal. Wa iz dia akan pergi kepada sa. Okey, wa iz kalau zal. Kalau dha wa iz yang bunyi adalah suara, bukannya nafas yang terkeluar. Okey. Jadi kat situ kita nak main kat situ kita kena tengok. Sebab huruf-huruf hamas kebanyakan huruf-huruf hamas ada 8 memang ada dalam rakhawah. Tetapi ada juga huruf-huruf yang jahar terdapat dalam rakhawah. Jadi kita kena faham macam mana yang dikatakan dengan keluar nafas ataupun terlepas nafas dengan keluar suara ataupun terlepas suara. Dua ni kita kena perlu faham maksud dia dulu. Baru kita boleh jelas. Okey. Kemudian, kita masuk kepada sifat ketiga yang berlawanan. Sifat ketiga yang berlawanan kita sebut sebagai isti'la dan juga istifal. Okey, disebutkan di dalam buku ini, isti'la dan istifal ini adalah arah suara ketika menyebut sesuatu huruf. Sekejap ya. Jika sifat yang pertama kita sebut sebagai hamas, lawannya jahar. Sifat yang kedua kita sebut syiddah, lawannya adalah rakhawah. Dan di antara keduanya adalah bainiyah. Yang ketiga ni kita sebut sebagai isti'la, lawannya adalah istifal. Okey. Kalau kita ikut dalam buku kitab tajwid mana-mana, dia akan menyebutkan maksud dia meninggi. Apa yang meninggi, sebahagian pangkal lidah akan diangkat. Betul tak? Sebahagian pangkal lidah akan diangkat. Pangkal lidah maksudnya yang belakang lah kan, bahagian belakang lidah kita akan diangkat. Okey, di dalam kitab ini dia menyebutkan adalah yang disebutkan dengan isti'la dan istifal ni melibatkan arah suara ketika menyebut huruf-huruf Arab ini. Arah suara. Di mana dia kata isti'la, maksudnya arah suara itu menaik. Suara itu menaik ke arah lelangit ketika menyebutnya. Ya, samalah maksud dia dengan pangkal lidah kita menaik ke belakang. Apabila pangkal lidah kita naik, suara daripada depan dia akan menolak ke lelangit dan dia akan menyebabkan mulut kita jadi ruang yang penuh untuk kita menyebut. Bukan maksudnya kita kena muncungkan mulut, tapi dalam mulut kita akan jadi ada satu ruang yang besar. Dia akan menyebabkan kita punya suara daripada bawah tertolak ke lelangit yang menyebabkan dia menaik. Dan kemudian istifal pula adalah menurun, iaitu suara tidak naik ke arah lelangit ketika menyebutnya. Okey, huruf-huruf isti'la ada 7. Khussa, dhatin, qid, kha, sad, dad, ghin, ta, qaf dan dha. Okey, ni kita tengok lagi. Okey. Ini adalah arah suara ketika menyebut huruf yang bersifat isti'la dan juga istifal. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sekejap. Dia sebutkan di sini suara yang menaik ke arah lelangit. Nampak ni? Pangkal lidah kita ni dah naik ke atas. Nampak? Pangkal lidah kita ni dah naik ke atas. Belakang ni. Kemudian suara kita daripada depan ni dia akan tolak ke lelangit menyebabkan mulut kita akan menjadi penuh. Okey. Berbanding dengan huruf-huruf yang istifal, suara kita akan jadi menurun dari lelangit ke bawah. Lelangit ke bawah. Maksudnya dia akan jadi sempit ruang tu. Nampak? Kalau macam ni ruang, sebab apa? Pangkal lidah kita dah naik ke belakang. Jadi kat depan ni ada ruang yang menyebabkan lidah kita akan jadi begini. Dia akan turun begini. Dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, yang ruang antara lidah dengan lelangit ni dia akan menolak ke atas dan menyebabkan suara kita naik ke lelangit. Tetapi untuk huruf-huruf yang istifal, contoh yang diberi kat sini huruf kaf kan, contohnya kaf, dia akan menurun. Lidah kita akan turun ke bawah begini. Jadi ruang di antara lelangit dengan kita punya lidah sempit. Jadi kat sini dia tidak memerlukan kita memenuhi ruang dalam mulut. Okey, dia tidak menyebabkan kita akan memenuhi ruang di dalam mulut. Okey.
Juga huruf isti'la ini dia ada kategori juga sebagai dikategorikan sebagai huruf-huruf yang tafkhim, iaitu huruf-huruf yang tebal. Okay, tafkhim dari segi bahasa disebutkan ialah pengagungan. Dari sudut istilah disebutkan sebagai ketebalan ataupun kegemukan yang berlaku pada huruf menyebabkan mulut dipenuhi dengan gema. Oleh itu kerongkong akan menjadi sempit, lalu bunyi huruf menaik ke arah lengkungan di langit. Jadilah yang tadi kan, dia akan penuh dekat dalam ni. Dia akan, huruf tu akan naik, kita sebut dengan cara menaik, iaitu suara kita akan berkumpul di atas ini, naik ke langit di atas ini. Tetapi dia kata tarkik pula adalah istifal. Istilah tarkik ni adalah kita guna untuk huruf-huruf yang istifal. Apakah tarkik? Kenipisan, iaitu kekurusan yang berlaku pada huruf menyebabkan mulut tidak dipenuhi dengan gema. Oleh itu kerongkong tidak menjadi sempit, maka bunyi huruf tidak menaik ke arah lengkungan di langit. Jadi huruf-huruf itu akan keluar dengan bersahaja, dengan cara yang mudah berbanding dengan huruf-huruf yang tebal. Khussa, dhatin, qil. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf isti'la. Okey, ada 7 huruf isti'la. Kemudian, tak apa, kita pergi kepada huruf-huruf yang isti'la dan istifal. Okey. Huruf sifat di antara istifal dengan isti'la ni adalah di antara sifat yang susah, boleh kita katakan sebagai susah sebab kita akan pecahkan lagi di dalam itu. Okey, selama ni kalau kita sebut huruf isti'la, yang kita tahu khussa, dhatin, qil. Kalau kita sebut huruf isti'la, istifal dia adalah baki daripada huruf-huruf hijaiyah yang disebutkan. Okey, kalau 7 maksudnya ada lagi 20, lagi 12. Kan dia ada 19 kan huruf-huruf hijaiyah kan? 19 pula, 29. 21. Ada benda. Sekejap ya. Ada benda dalam sekejap. Huruf-huruf hijaiyah semuanya ada 29. Dan apabila kita tolak dengan 7, dia akan ada lagi 21. 1. 9 tolak 7. 21. 21. Oh, Kak Rugaya ambil 28 huruf ada 28 yang huruf hijaiyah 28 ni yang kira 29. Saya ambil 29. Oh. Huruf hijaiyah. Sebab apa? Ada beza di antara huruf hamzah dengan huruf alif. Okey, nanti kita masuk sedikit. Jadi saya ambil 29. Sebab itu kalau kita tengok dalam muqaddam kita sebut daripada depan alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Kan ada hamzah. Kat depan ada alif, kat belakang ada hamzah. Beza di antara keduanya, antara alif dengan hamzah, hamzah ini dia adalah memberi baris. Dia berbaris. A, I, U. Okey. A, iza. Okey. Akinnatin, dia unzila, dia ada baris. Tetapi kalau alif dia memberi maksud panjang. Alif tu adalah menerima untuk mad, tak kisah dia mad asli, dia mad badal, dia mad munfasil, dia mad muttasil, dia mad lazim, tak kisah. Dia panjang, yang penting panjang ya. Okay, contohnya qala walad panjang. Itu disebut sebagai alif. Sebab itu kita kata alif mad. Hamzah adalah yang berbaris. A, I, U. Jadi hamzah ni pendek je lah. A, I, U. Kan? Jadi dia adalah huruf yang pendek. Kalau alif mad, sebab itu disebut alif mad. Sebab itu kalau kita kata, hari itu kita belajar makhraj, ada 3 huruf yang keluar daripada jauf, iaitu alif, waw dan ya. Alif tu ada alif mad kan? Alif sebelum dia huruf yang berbaris atas. Qala. Kan? Itu adalah alif. Alif ini adalah alif mad. Dia memberi makna panjang. Hamzah adalah huruf yang berbaris. A, I, U. Jadi dia pendek lah kalau kita sebut A, I, U.
Okay. Kemudian kita tengok di dalam huruf-huruf istifal, okey, pecah kepada dua. Buatlah macam mana pun apa kata peta minda sendiri, tak kisah. Huruf sifat yang ketiga adalah isti'la, lawannya adalah istifal. Menaik atau meninggi, lawannya adalah menurun atau rendah. Okey. Jadi di dalam kumpulan istifal yang rendah ini ada dua perkara di bawahnya, iaitu kita tengok disebutkan dekat sini apa? Di antara yang huruf-huruf yang sentiasa dinipiskan dan juga adalah huruf-huruf yang kadang-kadang ditebalkan. Okey, kadang-kadang yang ditebalkan. Ini pelajaran baru, biasanya tak ramai yang nampak benda ni. Okey. Dia dalam istifal ada dua. Satu yang sentiasa nipis, sebab kita tahu huruf-huruf istifal ni adalah huruf-huruf yang nipis. Kan? Dan satu lagi kumpulan dia kadang-kadang ditebalkan, iaitu huruf ra, huruf lam dan juga huruf alif mad. Okey, ra, lam dan alif mad. Okey. Dan huruf isti'la pula adalah huruf-huruf yang sentiasa ditebalkan. Jadi dia tak ada masalah. Isti'la ni dia tak akan ada masalah dalam bab ni. Yang akan ada masalah, problem hanya pada istifal. Sebab dia ada dua kategori. Pertama yang memang seringkali dia dinipiskan. Dan yang kedua dia kadang-kadang ditebalkan. Ra, lam, alif mad. Tiga huruf ini kadang-kadang dia akan menjadi tebal. Okey. Jadi kita pergi kepada huruf alif dulu yang pertama. Alif ni disebut sebagai alif apa? Alif mad. Kan? Inilah dikatakan alif mad. Okey. Kita masuk hukum huruf alif. Alif tu alif mad lah. Huruf alif mengikut huruf sebelumnya dari segi tafkhim dan juga tarqiq. Okey, tafkhim tadi tebal, tarqiq tadi nipis. Okey. Dia akan menjadi tebal, okey, contoh bagi, dia akan menjadi tebal apabila selepas sifat huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal tadi, huruf-huruf yang isti'la tadi. Isti'la ni lah ya, huruf tebal ni huruf isti'la lah. Di dalam huruf-huruf isti'la tadi, apakah huruf-huruf ini tadi? Khussa, dhalin, qidh, 7 huruf ini. Okey, jadi dia kata apabila 7 huruf ini, kan, 7 huruf ini salah satunya ada, dia akan jadi tebal lah alif mad tu. Contohnya khalidina. Kalau kita tahu huruf-huruf isti'la tadi hanya ada 7, tidaklah termasuk alif mad, betul? Kan? Okey, dia ada 7 saja, tidak termasuk alif mad. Tetapi dalam bab ini dia kadang-kadang ditebalkan. Sebab apa? Sebab sebelum alif mad terdapat huruf yang tebal, huruf yang isti'la. Contohnya adalah huruf kha. Kha terlibat dalam huruf isti'la. Jadi dia akan tebal. Kita tak boleh baca khalidin, tak boleh kha. Kha, khalidin. Sebab itu alif mad tu ikut jadi tebal. Kedua, wal qaimin. Nampak? Qaf. Qaf juga adalah huruf-huruf isti'la. Yang ketiga, dhad. Walad dhalin. Dhad ada huruf-huruf adalah huruf-huruf isti'la. Jadi dia alif mat tu kena ikut jadi tebal. Yang keempat, minallah. Minallah. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada lam yang berbaris, lafzul jalalah sebenarnya ni. Lafzul jalalah sebelum dia ada huruf yang berbaris atas. Okay. Yang kelima, yura'un. Ra ni kan tadi disebut kadang-kadang ditebalkan. Dia dah termasuk cepat yang ni. Yang ini kita tak cerita dulu. Kita ambil 3 contoh tadi. Khalidin, qaimin, dhalin. Sebab apa dia tebal? Ni kadang-kadang dia tebal sebab sebelum huruf alif mad itu terdapat huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang isti'la. Okey. Dan huruf alif ini pula kadang-kadang boleh jadi nipis. Dia akan mengikut keadaan dia yang seperti asal. Contohnya sebab bismillah, sebab sebelumnya adalah huruf lam. Lam tu huruf tebal ke huruf nipis? Huruf nipis kan?
La, bismillah, alif mat. Kan? Sebelum alif ada huruf lam yang berbaris atas. Lam adalah huruf nipis. Jadi dia kena nipis. Okey. Kemudian kulillahumma sama. Bismillah dengan kulillah sama. Sebelumnya ada huruf lam yang berbaris atas. La kan kulillah sebab sebelum tu ada huruf lafzul jalalah. Bismillah dengan kulillahumma ni mungkin tak berapa jelas. Jadi kita tinggalkan dia untuk kita elakkan kita pening. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Iyyaka. Kita tengok perkataan iyyaka. Alif mat. Sebelum alif mat ada huruf ya. Okey, ya ni huruf isti'la ke bukan? Huruf isti'la tadi ada 7 khussa, dhatin, qid. Okey, dia bukan. Ini huruf istifal. Sebab dia huruf istifal, jadi bila dia selepas huruf-huruf istifal ada huruf alif mat. Jadi dia akan jadi nipis, dia mengikut. Okey, jika sebelum dia huruf-huruf yang isti'la tadi yang tebal, dia akan jadi tebal alif mat. Tapi bila dia huruf yang nipis, dia akan jadi nipis. Itu yang disebabkan tadi dalam istifal tadi ada dua. Kadang dia akan nipis lama-lamanya sepatutnya istifal ni. Tetapi ada masa kadang-kadang dia jadi tebal. Sebab apa alif mat ni kadang-kadang jadi tebal? Sebab sebelum huruf alif mat terdapat huruf-huruf isti'la. Itu jawapan dia. Okey. Yang pertama. Kemudian boleh ni. Nanti kalau ada yang tak faham terus dia cakap ya. Saya kalau diam ni saya kira fahamlah. Kemudian huruf lam. Kita tengok pada huruf lam, hukum lam. Okey, bangsa Arab secara sepakat menebalkan huruf lam pada nama Allah. Ini lebih kepada lafzul jalalah. Huruf lam ni lebih kepada lafzul jalalah. Yang mana kita tahu jika sebelum lafzul jalalah, apa lafzul jalalah tu Ustazah? Perkataan Allah ataupun Allahumma. Jika sebelum perkataan Allah ataupun Allahumma, huruf itu berbaris atas ataupun hadapan, maka lafzul jalalah tadi, Allah ataupun Allahumma dia akan menjadi tebal. Tetapi apabila sebelum kalimah lafzul jalalah ataupun kalimah Allah dan Allahumma ada huruf yang berbaris bawah, maka dia akan menjadi nipis. Kan? Ini adalah kaedah yang biasa kita guna pakai. Cuma kita selama ni kita belajar lafzul jalalah dia akan jadi tebal, jadi nipis kan. Jadi dia rupanya dia berada di dalam kategori huruf-huruf istifal yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang dia nipis. Okey? Dia tidak selamanya nipis. Okey, huruf lam ni sama dengan alif mat tadi. Benda tu kita tahu, cuma kita tak tahu yang dia berada di bawah tajuk bawah istifal yang mana kadang-kadang tebal, kadang-kadang dia nipis. Okey? Ini semua ni benda yang kita tahu insya-Allah. Dan yang ketiga dia adalah huruf yang paling susah. Okey, ini perlu kepada segar, kena fokus semua bab ni ya. Ni kena fokus sebab bab ni ramai yang tergelincir, iaitu hukum ra. Hukum ra ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ra yang tebal. Yang kedua, ra yang nipis. Dan yang ketiga, ra itu berada di dalam dua keadaan. Dia boleh tebal, dia boleh nipis. Okey. Jadi kita tengok dulu hukum ra yang tebal. Okey, ra ni kalau kita ikutkan dia berada di dalam sifat istifal, bukan isti'la kan. Dia tak ada dalam khussa, dhatin, qid. Okey. Tetap patutnya dia istifal. Tetapi dekat yang pertama ini kita tengok hukum dia bercanggah dalam istifal tapi dia yang kadang-kadang tebal. Kat mana tebalnya? Apabila dia berada di dalam 8 keadaan. Okey. Di mana saya rumuskan dekat sini, saya pendekkan supaya senang nak faham. Pertama, kedua dan ketiga adalah perkara yang sama, iaitu ra itu berbaris atas. Tetapi situasi berbeza. Yang pertama, ra itu sendiri berbaris atas. Ramadan, Ramadan, tebal. Yang kedua, ra itu mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Maryam. Jadi kena tebalkan dia. Maryam. Jadi kena tebal.
Yang ketiga, ra itu mati. Okey, dan keadaan yang ketiga ini berlaku biasanya di hujung ayat ketika kita waqaf bacaan. Okey, perlu diingatkan dan perlu diset dekat sini kat kepala, mesti kena set siap. Apabila kita berhenti pada huruf ra, okey, tak kisah dia tanwin, dia baris atas, baris depan, baris bawah, tak kisah. Apabila kita wakaf sahaja dekat hujung huruf tu ada ra, hujung tu ra, pastikan kat sini kita letak ra itu mati. Okey, jangan tengok pada ra. Bila dia berhenti, jangan tengok pada ra. Pastikan kita letak kat sini ra itu berbaris mati. Dan tak pi kat situ dia ada baris atas ke bawah ke depan ke, dia tetap mati. Okey? Jadi, ketiga ini apabila ra itu mati, sebelum huruf ra ada huruf yang mati selain daripada huruf ya. Okey, sebelum ra ada huruf yang mati selain daripada huruf ya. Kecuali lah maksudnya ya. Huruf hamzah, ba, ta, tha, ja, jim, ha, kha, da, za, ra, za, sin, shin, sad, ta, ta, za, ain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Ya je bukan. Okey. Terkecuali ya. Jadi bila ada huruf ra yang mati, dia berada di hujung. Sebelumnya ada huruf yang mati, iaitu sebelum huruf ra tadi. Dan dia bukanlah huruf ya yang sebelum huruf ra ini. Dan sebelum huruf yang mati itu terdapat huruf yang berbaris atas. Tak kisah apa-apa huruf pun yang ni. Yang diberi pengecualian tadi adalah pada huruf yang sebelum ra sahaja. Mesti bukanlah dia adalah huruf ya yang huruf ya. Huruf selain daripada huruf ya tak mengapa. Okey. Jadi hukumnya adalah tebal. Kalau kita ikut asalnya perkataan ini wal asri, kan? Wal asri. Okey. Tapi bila kita waqaf je kat situ, jangan tengok ra itu berbaris. Kita letak sahaja kat kepala kita ra itu mati. Asal kita mati je kat ra tu mesti mati. Jadi macam ni kita nak tahu dia tebal ke nipis Ustazah, kita kembali kepada huruf sebelum dia. Okey, sebelum dia baris atas dia tebal. Kalau sebelum dia ada huruf yang mati, bukanlah ya, dan sebelum dia ada huruf baris atas, dia akan tebal. Okey. Tapi kalau contoh ra itu mati, kan, ra mati, sebelum dia huruf ya yang mati. Okey, dan sebelum dia ada huruf yang baris atas. Sama juga, baris atas juga kan. Contohnya khair. Kha, ya, ra, khair. Okey. Ra mati, kita nak berhenti. Ya tu mati, kan. Tadi kita bagi pengecualian kan. Ya yang mati. Sebelum dia adalah huruf yang berbaris atas. Jadi dia tidaklah termasuk di dalam nombor 3 ini. Okey, sebab apa? Sebab dia dah bercanggah. Kan disebutkan kecuali yang mati. Apabila ada huruf ra mati dekat ujung ni, sebelumnya ada huruf ya yang mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka automatik ra itu akan menjadi nipis. Dia tak tebal dah. Khair. Tapi biasa kita dengar khair. Biasa kita akan dengar orang baca tebal. Padahal dia nipis sebenarnya. Hukum dia adalah nipis. Kalau dia baca tebal, salahlah maksudnya. Okay, kategori yang pertama berbaris atas. Ra itu berbaris atas. Kan? Sama ada ra sendiri baris atas ataupun sebelum huruf ra berbaris atas ataupun ra yang mana kita waqafkan jadi dia mati sebelum dia ada huruf yang mati, sebelum dia ada huruf yang berbaris atas. Okey? Dan sebelum ra yang mati itu bukanlah huruf ya. Okey, selain daripada huruf ya. Jadi dia akan berada dalam keadaan yang tebal ra itu. Kemudian kategori yang kedua iaitu ra itu berbaris hadapan. Sama ada yang pertama ra itu sendiri berbaris depan, kafaru. Ataupun ra itu mati sebelumnya huruf yang berbaris hadapan, Al-Quran. Nampak tebal. Ataupun ketiga ra itu mati. Ini pun sama tadi macam yang pertama tadi. Dia berada di hujung. Jadi kita berhenti kan. Bila kita berhenti, anggap sahaja ra itu mati. Jadi sebelum huruf mati itu ada huruf yang mati juga. Okey, sebelum huruf ra mati ada juga huruf yang mati. Okey. Dan sebelum itu juga terdapat huruf yang berbaris hadapan.
Okey, kalau tadi baris atas, ini berbaris hadapan. Kategori yang kedua. Jadi dia akan tebal. Kalau kita ikutkan khusrin, dia punya bawah ujung tu ra tu baris bawah, tapi bila kita dah waqaf, kita andaikan saja dia ra yang mati. Jangan tengok dah pada ra itu baris apa. Matikan saja dia. Jadi ra mati sebelum dia ada huruf yang mati, sebelum dia huruf yang berbaris hadapan. Maka cara dia punya ni mengikut kaedah, jadi dia akan menjadi tebal. Kategori yang pertama ra berbaris atas. Kategori yang kedua ra berbaris hadapan. Kategori yang ketiga, okey kita tengok dekat sini. Dia kata ra itu sukun. Iaitu matilah. Sebelumnya terdapat baris bawah yang mendatang. Sama ada yang dilafazkan atau yang ditentukan. Yang dilafazkan dia di tengah-tengah. Allazi irtada lahum. Kalau yang dilafazkan, kita buat yang ditentukan, kita cipta baris untuk dia. Irji'u kan. Jadi dia berbaris kita sebab kita yang letak. Okey. Kalau macam tu susah nak faham Ustazah. Maksudnya macam mana Ustazah? Maksudnya kategori yang ketiga ni secara saya hazafkan ayat-ayat ni, saya buat jika di dalam satu perkataan itu ada ra yang mati, sebelumnya ada hamzah wasal. Tahu hamzah wasal? Alif tu kan, hamzah panjang tu, di atas ada kepala sad kecil. Sad. Okay, ada sad kecil. Jadi apabila ra itu mati, sebelumnya ada hamzah wasal, dia akan tebal. Okey, selesai. Dia akan tebal. Tak payah nak fikir dia mendatang, dilafazkan ke, ditentukan ke. Tak perlu dah. Tak payah susah-susah. Ingat je ra mati sebelum dia ada hamzah wasal. Jadi dia akan tebal. Itu kategori yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, dan ini kena ambil cakna sebab ini agak sukar sedikit. Jika huruf ra itu, saya sebutkan jika huruf ra itu di tengah-tengah. Senang saya sebut, jika huruf ra itu di tengah-tengah. Okey. Dan sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Sebelum huruf ra berbaris bawah. Ni ra di tengah-tengah ya. Sebelum ra ada huruf yang berbaris bawah. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la yang berbaris atas ataupun yang tidak berbaris bawah. Jadi saya senang cakap dia berbaris atas lah. Okay. Contoh kat sini kalau kita tengok firqatin. Okay. Kalau kita tengok ra ini di tengah-tengah, saya sebutkan tadi apa? Ra di tengah-tengah. Sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah, fa berbaris bawah. Dan selepasnya, selepas apa? Selepas ra, sebab ra di tengah tadi. Selepas ra ada huruf isti'la yang berbaris atas. Contoh kedua pun sama, ra di tengah-tengah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Selepasnya adalah huruf isti'la yang berbaris atas. Dan contoh yang ketiga juga sama, ra di tengah-tengah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Dan selepasnya adalah huruf isti'la yang berbaris atas. Maka di dalam 4 keadaan ini, iaitu ra yang berbaris atas, ra yang berbaris depan, ra yang mati sebelum dia ada hamzah wasal, dan ra yang di tengah-tengah sebelumnya huruf baris bawah dan selepasnya huruf yang berbaris atas, maka dia akan menjadi tebal. Jadi dia tak samalah dengan hukum sifat istifal dia tadi. Istifal ni tadi termasuk huruf ra kan? Sepatutnya dia kena nipis. Jadi ra ini, yang 8 keadaan ini, dia telah bercanggah, berlawanan. Dia terlibat dekat dalam huruf-huruf yang tebal. Okey, yang kadang-kadang ditebalkan. Disebabkan apa? Disebabkan 8 keadaan yang ada dalam ni, dan kita pecahkan tadi menjadi 4. Ra baris atas ataupun ra yang sebelumnya baris atas, ataupun ra yang mati sebelumnya huruf yang mati selainnya, yang sebelumnya huruf yang berbaris atas. Lepas tu ra yang berbaris hadapan, lepas tu ra yang mati sebelumnya huruf berbaris hadapan, lepas tu ra yang mati sebelumnya huruf yang mati dan sebelumnya terdapat huruf berbaris hadapan. Kemudian ra yang mati sebelumnya ada hamzah wasal, dan yang terakhir
Ra yang mati di tengah-tengah, diapit maksudnya. Sebelum ra itu ada huruf yang berbaris bawah dan selepas ra ada huruf isti'la. Apa isti'la? Khussadau tinqir. Kat sini firqah ni huruf qaf ada. Adalah huruf isti'la. Qirtas. Oh ni adalah huruf isti'la. Wa irsada. Jadi sad ni adalah huruf isti'la yang berbaris atas. Maka ra ini akan dibaca dengan tebal. Irsada. Qirtasin. Firqatin. Okey, jangan baca nipis. Dia adalah tebal. Hanya di dalam keadaan 8 ini yang menyebabkan ra itu kadang-kadang menjadi tebal. Dia tidaklah istifal, dia menjadi tebal. Boleh? Boleh lagi? Ustazah, kalau apa tu ra tu kita nak baca tebal kena moncong mulut. Ke macam mana nak baca Okey. tu? Dia bukan tebal. Tebal ni bukan kena muncung mulut. Sebab saya kata huruf yang kena muncung hanya huruf yang keluar daripada dua bibir. Bibir apa? Mim, ba, waw, fa. Fa pun boleh dikategorikan sebagai huruf mulut. Okey, tak apa. Tetapi selain itu yang melibatkan kita nak sebut huruf, kita kena melibatkan lidah. Ra yang tebal ni, kita tolak sahaja lidah kita ke makhraj dia. Mana makhraj huruf ra? Hujung lidah bertemu dengan langit. Gusi atas ni kan. Ar. Jadi kita tolak dekat situ kuat dengan keadaan yang kuat. Contoh tadi kita tengok perkataan Ramadan. Ramadan. Ra. Okey, jangan kita baca ra. Dia bukan R-O. Sebab itu kat dalam ni tengok ni. A-R-R-A-A apostrophe. Punyalah susah nak dirumikan sebenarnya ra ni. Ra ni bukanlah huruf yang boleh dirumikan sebenarnya. Okey, sebab dia tak akan jumpa. Kalau kita kata R-O, bunyi dia ro. Kita akan baca Ramadan. Jangan ro. Dia ra. Ra. Dia bukan ra, tapi dia ra. Ra. Okey. Dan perlu diingat apabila kita membaca perkataan-perkataan ini, contoh yang ada ni, huruf-huruf ni, kena berhati-hati sebab kalau kita tengok dekat sini Ramadan ni, huruf-huruf yang isti'la ataupun huruf-huruf yang tebal hanya huruf ra sebab dia baris atas kan. Kemudian mim ni huruf isti'la ke istifal? Istifal, betul? Jadi dia nipis. Huruf dad ni adalah huruf yang tebal, isti'la. Alif mat ni akan automatik jadi tebal sebab sebelum dia adalah huruf isti'la yang berbaris atas kan. Jadi dia akan tebal lah. Dia akan ikut. Dan nun ni adalah huruf yang istifal, nipis. Jadi kita tak boleh baca Ramadan. Jangan Ramadana. Jangan Ramadana. Jangan muncung semua. Kesilapan orang kita baca sebab apa? Dia dah sekali arung kat situ Ustazah, ada tebal ada nipis, kita tebalkan semua. Jadi salah. Yang salah apa? Di sisi undang-undang sifat itu. Okey, sifat dia nipis. Jadi kita jangan tebalkan dia. Ramadana. Okey, kena baca satu per satu. Yang kedua macam tu juga. Huruf mim dengan ra, ya, mim. Mim ni huruf apa? Huruf isti'la ke? Bukan, kan? Jadi dia huruf istifal. Ra tu, dia yang kadang-kadang menjadi tebal. Sebab apa? Sebab sebelum dia huruf yang berbaris atas. Ya dengan mim kemudian tu adalah huruf istifal. Jadi kita tak boleh baca Maryam, dia Maryam, mim nipis, ra tebal, Maryam. Okey, kesilapan kita ni, orang-orang kita yang membaca ni adalah dari segi sifat. Sifat tu kita tak bagi betul-betul. Bila kita kata huruf tebal, jadi selepas dia huruf nipis pun kita macam tebalkan juga ataupun kita nipiskan terus huruf yang tebal. Kat situ kesilapan kita. Kalau kita tengok contoh kafaru. Kafaru yang tebal hanya huruf ra sebab ra itu berbaris hadapan. Bila huruf yang berbaris hadapan, kita kena muncung sebab kita meraihkan huruf. Selepas itu ada waw. Waw dia kena muncung. Jadi kena muncung lah. Kafaru, bukan kafaru. Innal ladzina kafaru. Jangan kafaru, tak ada. Kafaru. Nampak?
Jadi bila kita sebut macam tu, baru ada kaitannya, baru kita nampak. Sebab apa kita nampak? Kita dah belajar. Kita pergi kepada sifat yang pertama iaitu hamas lawan dia jahar. Yang kedua syiddah lawan dia rakhawah dan di antara keduanya adalah bainiyah. Yang ketiga isti'la lawannya istifal. Tebal lawannya nipis. Kan? Meninggi lawannya merendah. Jadi huruf-huruf yang tebal maksudnya adalah huruf-huruf isti'la sahaja. Jadi tebal lawan dia mesti nipis. Yang lain semua nipis. Bila nipis kita senyum. Bila tebal tak semestinya kita kena moncong. Tengok di mana makhraj dia. Jadi kita perlu tolak kepada makhraj dia. Macam huruf ta. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan syaitan. Dia bukan huruf waw. Dia bukan syaitan. Syaitan. Kat mana huruf ta? Hujung lidah, gigi kacip tengah belah atas. Lekatkan di atas. Ya, dia akan ada sifat yang kita tak sampai lagi. Salah satunya sifat dia tebal lah. Ni isti'la ni kan. Jadi kita kena angkat sebahagian pangkal lidah dan suara kita akan tertolak ke langit. Suara yang tertolak ke langit bukan mulut kita akan buncung ke depan. Jadi yang itu kita kena perbaiki. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Jangan siratal ladzi. Daripada sirah dah muncung. Siratal ladzi. Kan. Perasan tak? Kan bila dah baca, bila dah belajar, perasan. Ustazah, to. Nak cakap macam mana? Tak To. reti to. 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 Tu. To. To. Betul? Bukan to. Bukan. Bila to dia jadi wow. To. To. Sebab dia bukan daripada kawasan mulut bibir, dia daripada kawasan lidah. Jadi bila kita kata to, okay, macam Kak Rogaya kata, kita kata to, lidah kita akan jadi macam ni. Jadi bila lidah kita bentuk V macam tu, bila masa lidah kita belakang ni akan naik, macam ni dia nak naik? Kalau dia bentuk V daripada depan sampai ke belakang, dia bentuk macam tu, belakang dia boleh naik tak? Susah untuk dia naik. Kan? Jadi bunyi dia tak berapa nak tepat. Jadi betul, Kak Rogaya sebut betul lah ta tu. Saya buat pada latihan makhraj hari tu pun, ramai je yang boleh sebut. Kan, cuba tak berapa nak tebal. Kan, hari tu kan. Boleh sebut insya-Allah. Cuma kena perlahan-lahan kaitkan dia dengan sifat. Kita nak sebut huruf ni kaitkan dengan pertama kita mesti tahu makhraj dia. Bila kita tahu makhraj, kita pergi kepada sifat. Apakah sifat dia yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau dia ada lima, lima lah sifat dia. Kalau ada enam, enam lah sifat dia. Tujuh, tujuh lah sifat dia. Okay? Jadi kita pergi satu persatu. Jangan kita huruf ta je kita terus nak keluarkan semua. Tapi kita tak faham apa maksud setiap satu sifat tu. Jadi bila kita tahu, kita cuba untuk perbaiki. Itu dia punya matlamat kita untuk memperbaiki sebutan sifat. Okay, dalam kelas ni seramai 7 orang ni semua dah boleh baca pada saya. Semua baca dah baik dah. Cuma kita nak memperkemaskan daripada segi sifat. Sebab sifat ni adalah perkara yang jarang orang memberi penekanan. Jarang orang menitik beratkan pada sifat. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tajwid, selepas bab mukadimah depan, kan, mukadimah ni apa orang kata, cerita dia punya pendahuluan. Selepas pendahuluan, dia akan masuk makhraj, kemudian dia akan masuk sifat. Sebab apa? Sebab dua tajuk ini adalah dua tajuk yang paling penting di dalam ilmu tajwid. Okay? Sebab itu bila kita sebutkan di dalam tajwid ada dua kesalahan. Yang pertama jali, yang kedua khafi. Kesalahan jali itu adalah mengubah huruf, kan, dan mengubah baris sebab dia akan memberi maksud yang berbeza ataupun dia kadang-kadang tak ada maksud. Okay? Jadi dekat situ sebab itu perlunya kita tahu di manakah makhraj. Kalau kita tahu makhraj, kemudian dia akan disusuli dengan sifat. Sebab itu dua tajuk ini berada di hadapan kitab tajwid, bukan kat belakang. Tapi orang kita dia lebih faham yang belakang daripada yang depan. Sebut mat, orang faham dia kata mat, okey faham, yang dia tak tahulah mat apa nama tapi dia boleh tahu bila Adi panjang sikit dia baca 2 harakat. Bila yang ada melengkar ke atas tu, ada ular ke atas tu kata, ataupun ada ombak ke atas tu, panjang 4 atau 5 harakat kan. Kita boleh faham yang itu tapi kita tak cuba mendalami tentang makhraj dengan sifat.
sebetulnya yang sepatutnya kan, dan sebetul dan sepatutnya kita hendaklah memahami dan mendalami di manakah makhraj setiap huruf dan disusuli dengan sifat. Kemudian baru senang kita nak belajar yang lain-lain. Sebab apa? Contoh saya beri. Hukum ikhfa hakiki. Saya ambil hukum ikhfa hakiki. Okey, contoh saya kata macam mana kita nak sebut perkataan in kuntum. Okey. Nun mati bertemu kaf, hukum dia ikhfa hakiki. Kemudian tu ada nun mati bertemu ta, hukum dia ikhfa hakiki. Okey. Biasa dengar tak bila ada tak guru yang mengajar apabila ikhfa hakiki bunyinya adalah NG. Kan? Ya. Okey. NG itu sebenarnya adalah yang paling tidak tepat. Yang paling salah sekali di sisi hukum tajwid. Tapi kita nak bagi orang senang sebut sebenarnya. Tapi tak boleh kita katakan NG sebab apa? Bukan semua huruf di tempat yang sama. Bukan semua huruf pada makhraj yang sama. Okey? Sebab itu pentingnya makhraj. Contoh, ing tadi kan, nun mati bertemu kaf. Kita kembali, di manakah makhraj huruf kaf? Pangkal lidah berserta dengan lelangit yang berdaging lembut dan bertulang. Kat belakang kan? Jadi, bila ikhfa itu kita nak bunyikan, huruf kaf ni kita boleh rumikan juga. Jadi kaf ni adalah huruf K, senang sikit. Jadi bila kita pergi ke K, dia bunyi ing. Dia tak boleh ing, dia tak boleh ing. Dia ink, belakang tu adalah K. Ing kun. Kalau tum kuntum, nun mati bertemu ta. Ta ni pun boleh kita translate kepada bumi. Ta ni adalah huruf T. Di manakah makhraj huruf ta? Hujung lidah dan gigi kacip, pangkal gigi kacip tengah belah atas, lekatkan di situ. Jadi ing tadi kat belakang, ink, ing kuntum. Jangan semua kita letak ing kuntum sebab itu bunyi dia tak tepat. Okey, sebab bila kita tegur anak murid kita, okey, ikhfa Kak ni salah, contoh Kak Rifah salah, ikhfa Kak Rifah ni saya kata kan. Kenapa salah Ustazah? Cuba okey Kak Rifah bagi tahu saya di manakah makhraj huruf kaf. Kak Rifah tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab kita tak faham kat mana makhraj. Kita tak tahu apa itu makhraj. Lagi jauh lah kalau kita tak tahu makhraj, lagi jauh kita nak tahu apa itu sifat, betul? Kan? Jadi pentingnya dua tajuk ini. Makhraj dengan sifat mesti mahir, mesti kena ingat. Pertama makhraj, yang paling kena ingat adalah makhraj. Makhraj mesti kena tahu. Okey. Lepas makhraj tahu, bila saya nak betulkan ikhfa, barulah Kak Rifah senang nak sebut. Okey, Kak Rifah kat mana makhraj huruf kaf? Kak Rifah sebut. Okey, kat belakang ni. Okey, betul. Jadi standby. Makhraj ikhfa hakiki kita nak sebut standby lidah pada tempat huruf tu. Huruf selepas tu, selepas huruf dun. Kalau shin, standby pada shin. Kalau sin, standby pada shin. Kalau fa, standby pada fa. Itu adalah ikhfa hakiki. Bukan semua kita letak ng. Ng, salah. Ing, ming, sing. Kan, jadi bunyi semua ing. Semua bunyi G semua kat belakang. Dah jadi Terengganu semua. Terengganu semua makan G. Makan ikang, kayak gitu. Jadi kita tak ada GG. Kalau huruf-huruf hijaiyah mesti kembali kepada makhraj dia. Sebab saya pernah cakap, huruf orang yang pelat, contoh dia nak sebut nama saya, dia sebut nama saya. Mesti lidah dia akan terkeluar. Tetapi dalam huruf-huruf hijaiyah, kita kena ajar dia di manakah makhraj huruf sin. Okey, kalau kita keluar lidah tadi, nama saya. Kalau lidah keluar, dia jadi huruf sa, betul? Kalau kita baca dalam Quran, dia dah jadi salah. Sin dengan sa bertukar, dia akan jadi berdosa. Kan? Kalau sekalipun orang itu pelat, kita ajar dia di mana makhrajnya. Sebab itu dalam huruf-huruf hijaiyah ni, dalam bab tajwid ni, dia ada satu tajuk menceritakan tentang makhraj. Tempat keluar. Jadi kita kena ajar sahabat kita tempat keluar dia. Okey, sahabat, contohnya Kak Azizah, okey, huruf sin ni makhrajnya hujung lidah pergi ke gigi kacip tengah belah bawah. Okey. Kalaupun dia baca bis bunyinya macam sa kan? Tapi lidah dia tak terkeluar.
dia masih dikira betul. Kekurangan dia adalah dia tak boleh sebut dengan sempurna. Tetapi apabila dia sebut bis dengan mengeluarkan lidah, itu dah sah-sah kita pergi kepada huruf sa. Jadi bila pergi kepada huruf sa, makhraj tu dia akan bertukar daripada huruf sin kepada huruf sa. Okey, jadi sebab itu pentingnya makhraj. Contohlah saya bagi tadi kan. Sebab saya tengok ramai orang yang pelat pada huruf sin kan, ramai, kita pun tahu. Nah, terlebih pada huruf ra. Ra ni biasa kadang-kadang sebut ra macam rain kan. Tak apa dia nak sebut macam tu, tapi kita ajarkan dia di manakah makhrajnya. Kalau dia sebut bismillahirrahmanirrahim, lidah dia pendek ke apa ke, dia akan cuba letak dekat situ, tak mengapa. Itu memang kekurangan dia. Kita maafkan. Tapi kalau disebut tu memang bunyi huruf ghain yang betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Itu ghain. Dia tak mungkin. Walaupun dia pelat ataupun dia ada kekurangan, dia tetap akan ada pergi kepada huruf ra, pergi kepada huruf sin. Jadi baru tepat. Walaupun bunyi dia agak pelat sedikit. Itu untuk orang yang pelat. Okey. Macam tu. Sebab itu penting. Makhraj dengan sifat sangat penting. Dan yang paling penting di antara keduanya adalah, kalau tanya saya, yang paling penting adalah makhraj. Sebab sifat ini adalah untuk menyempurnakan bacaan kita. Okay. Jadi kalau saya tengok dalam kategori dalam kelas ni, kiranya semua orang perlu memperelokkan bacaan, memperkemaskan dari segi sifat. Sebab saya tengok majoriti dah boleh, makhraj dah tahu. Okay. Jadi bila makhraj dah tahu, yang susahnya adalah sifat. Berbanding pada orang yang makhraj pun tak tahu, sifat pun tak tahu. Lagi dia susah. Kan? Jadi dalam kumpulan ni alhamdulillah saya tengok makhraj dah tahu, sifat yang perlu diperbaiki. Okey, macam mana nak sebut huruf yang nipis, macam mana huruf yang tebal kita nak sebut. Okey, ini keadaan tadi, kita sambung balik sedikit. Ini keadaan di mana huruf-huruf yang istifal kadang-kadang menjadi tebal, kadang-kadang menjadi tebal. Iaitu ketika 8 keadaan, ra itu akan menjadi tebal. Adalah dia baris atas, baris depan, ada huruf, ada hamzah wasal, ada huruf isti'la kan selepasnya. Okay, itu syarat-syarat dia tadi. Kemudian kita pergi kepada huruf istifal, iaitu ra ni huruf istifal dan dia berada di dalam keadaan yang istifal, iaitu ringan ataupun nipis ataupun merendah. Iaitu yang pertama apabila ra itu berbaris bawah. Okey. Contohnya karim, ri. Cara nak sebut huruf ra nipis senang, senyum. Jangan kita tarik mulut kita ke depan. Okay, kejap lagi kita jumpa. Yang kedua, apabila huruf ra itu mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Dan selepasnya bukan huruf isti'la. Sebab apa? Kita jumpa tadi, ra yang diapit di tengah sebelumnya huruf berbaris bawah. Sama kan? Tetapi selepas dia huruf isti'la yang berbaris atas. Tetapi kat sini disebut, jika huruf ra itu di tengah-tengah, ra itu mati, sebelumnya ada huruf baris bawah dan selepasnya tak ada huruf isti'la. Kena sebut tak ada huruf isti'la. Contoh yang diberi kat sini, Fir'aun. Jangan kita baca fir. Jangan kita tarik. Bila kita tarik ke depan, tu yang menyebabkan dia akan jadi tebal. Fir. Sikit je. Senyumkan je. Fir'aun. Okay, ini semua huruf-huruf nipis. Fa, ra, ain, waw, nun. Jangan ditebalkan. Kemudian, jika huruf ra itu sukun ataupun mati dan sebelumnya terdapat huruf yang mati bukan bersifat isti'la dan sebelum huruf itu terdapat huruf yang berbaris bawah. Okey, sebelumnya bukanlah huruf isti'la maksudnya. Okey, jadi sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Ini juga berlaku ketika keadaan kita mewakafkan bacaan. Apabila kita wakafkan bacaan, anggap sahaja ra di hujung mati. Kalau tadi kita kata ra mati sebelum dia ada huruf yang mati, sebelum dia huruf yang berbaris atas, ataupun ra mati sebelum dia huruf ra yang mati, sebelum dia huruf yang berbaris hadapan, akan tebal. Yang ini sebaliknya. Apabila ra itu mati, sebelumnya ada huruf yang mati, sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Jadi dia kena nipis. Contohnya hijr.
Ini semua huruf nipis, jangan hijar. Kalau hijar tebal lah, hijr. Nipis je, hijr. Tarik pun kita senyum, dia akan nipis. Qadir. Nipis kita senyum. Qadir, kita dah senyum ni. Qadir. Kita tarik ke depan balik, memang dia akan tebal balik lah. Senyum habis kat situ. Qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Habis. Nipis. Kemudian jika huruf ra itu mati, yang didahului sebelumnya adalah huruf ya yang bersifat lin ataupun ya yang mati. Contoh tadi khair tadi. Khair. Nipis. La dhair. Nipis. Okey. Dia berbeza dengan alif mat. Kalau sebelum alif mat ada huruf yang bersifat isti'la tadi, yang tebal, dia kena tebal. Tapi ni ya, ni apabila sebelum dia ada huruf isti'la pun, dia akan nipis. Khair, dhair. Kan syarat dia ra itu berada di hujung, iaitu ketika kita waqaf dan sebelumnya ada huruf yang mati, ya yang mati, dan dia letak kat sini bersifat lin. Sebab apa bersifat lin? Senang kita nak tengok. Sebab apa? Huruf yang bersifat lin, macam mana huruf lin ni macam mana? Huruf ya atau waw yang mati sebelumnya berbaris atas. Kan? Sebab itu dia letak dekat sini sifat huruf ya yang bersifat lin. Sebab kalau kita ikutkan tadi, macam yang sebelum tadi, ra yang mati sebelumnya huruf mati selain ya, sebelumnya ada huruf baris atas, dia akan tebal. Tapi kat sini ra yang mati sebelumnya huruf ya. Kan? Pengecualian tadilah sebelumnya huruf yang berbaris atas. Dan diletak dekat sini huruf yang bersifat lin. Sebab sebelum ya mati ada huruf yang berbaris atas. Jadi dia kekallah nipis. Okay. Jadi ra tadi yang kadang-kadang menjadi tebal disebabkan 8 keadaan. Dan dia menjadi nipis sebab dia memang istifal. Huruf yang istifal dan kena dengan syarat-syaratnya, iaitu 4 syarat ini. Okay. Okay. Ada persoalan setakat ni? Okay. Saya kira tak ada. Kita teruskan kepada keharusan melakukan tafkhim iaitu tebal dan tarqiq iaitu nipis bagi huruf ra. Okey. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, jika huruf ra itu mati, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Okey, contohnya fir. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la yang berbaris bawah. Tadi kita sebut huruf isti'la selepasnya berbaris atas. Ini kita sebut huruf isti'la yang berbaris bawah. Iaitu ketika wasal. Okey. Pada firman Allah Ta'ala. Jadi dikatakan itu, apabila diwakafkan pada perkataan firqin, maka ia dibaca dengan sukun. Ra, qaf itu mati, firq, habiskan, qaf mati. Maka huruf ra itu ditebalkan kerana tidak ada lagi keadaan yang boleh menipiskan huruf tersebut. Dan punca berlakunya tarqiq iaitu nipis ialah baris bawah pada huruf isti'la iaitu huruf qa. Sebab apa? Sebab apa kena baca dengan nipis? Sebab apa? Sebab dia, kalau kita tengok syarat yang 8 tadi, qaf tadi berbaris, huruf istilah tadi berbaris atas, baru dia akan tebal. Tetapi di sini apabila kita berhenti firqa. Okey. Firqa. Punca berlakunya nipis ya baris bawah pada huruf isti'la iaitu huruf qaf. Dia macam ni. Apabila kita menyambungkan bacaan dia, okay, bila kita sambung bacaan firqin ni, dia ada dua keadaan. Sebab itu dia kata kat sini, keharusan melakukan tafkhim, tebal, dan juga tarqiq nipis pada huruf ra. Ini tajuk yang baru. Tadi ada kita baca tebal sahaja. Yang kedua kita baca nipis sahaja. Yang kat sini kita boleh baca tebal dan juga kita boleh baca nipis. Okay. Yang pertama dia kata kat sini, kalimah ni adalah kalimah firqin. Dia ada dua keadaan. Okay, dua keadaan. Keadaan yang pertama, di mana ketika wasal, ketika menyambungkan bacaan. Okay. Dan keadaan yang kedua adalah keadaan ketika berhenti ataupun mati. Okay. Jadi,
Bila dia berhenti, dia akan jadi tebal. Firqa. Okey. Tetapi apabila kita sambung, dia menjadi nipis. Firqin. Okey. Ini yang keharusan tebal dan keharusan nipis. Okey. Apabila dia berhenti, kita akan membaca dengan tebal. Firqa. Okay, tapi kalau kita berhenti, kita sambungkan bacaan, dia akan menjadi nipis. Okay. Keharusan dia tebal dan keharusan dia nipis pada dua keadaan yang berbeza. Yang pertama ketika mana kita menyambungkan bacaan, dan yang kedua ketika memberhentikan bacaan. Dan yang kedua, jika huruf ra itu mati, sebelumnya terdapat huruf isti'la yang juga sukun. Tadi kan sebab itu dekat yang nombor sifat yang kedua tadi yang kita sebutkan nipis, dia kata sebelumnya mana tadi? Jika huruf ra sukun dan sebelum terdapat huruf sukun yang bukan bersifat isti'la, jadi dia nipis. Hijrin. Qadir, hijrin. Ra mati sebelum dia bukan huruf isti'la, sebelum dia baris bawah. Dekat sini dia kata ra sukun, sebelumnya huruf isti'la yang juga sukun, sama kan? Kalau hijrin, jim dia bukan huruf isti'la, dia ni qitr. Kalau kita berhenti, misr kan? Kalau kita berhenti, jadi kat situ ra itu mati, sad itu mati, dan dia qitr, itu ta itu pun huruf mati, dan dua-dua ini adalah huruf-huruf isti'la. Okey. Dan sebelumnya lagi berbaris bawah ketika waqaf dengan sukun pada perkataan misra dan qitri. Okey. Jadi kita ambil yang ini, Ibnu Al-Jazari memilih tafkhim pada perkataan misra dan tarkik pada kalimah qitri kerana meraihkan wasal. Okey. Jadi apabila kita berhenti ataupun kita wasal, dia akan menjadi tebal. Okey, perkataan misra. Okey, misra ni bila kita berhenti, bila kita wasal, dia akan menjadi tebal. Perkataan qitri, apabila kita sambung, wasal, apabila kita waqaf, berhenti, dia akan menjadi nipis. Okey. Perbezaan dia dekat sini yang kita nampak, yang kita nak kena fahamkan apabila dia berhenti. Okey, sebab apa? Sebab ra ni kan baris atas. Yang qitri pula ra ini berbaris bawah. Okey, tapi bila kita berhenti, ya? Tanya boleh tak sikit Amita? Boleh. Macam kita sebut qirqas, qirqasin. Qaf tu ra tu tebal ke nipis? Tebal. Oh, pasal selepasnya ada huruf isti'la. Ya, Baris atas. Betul. Jadi qirqasin. Ya. Betul. Qir. Dia kena tinggi sedikit. Oh. Okey, bagus soalan. Maaf mengganggu. Tak apa. Jadi, okey, perbezaan di antara misra dengan qitri adalah kalau kita waqaf, kita tak nampak. Sebab kalau kita waqaf, dua-dua ra tu mati. Okey. Sama je. Mim sebelum tu ada huruf mati, sebelum dia baris bawah, kan? Sama. Ra tu tetap mati bila sebab dia kita waqaf. Tetapi kalau kita wasal, dia akan nampak. Sebab apa? Misra, qitri. Nampak? Beza. Ra tu baris atas, ra tu baris bawah. Jadi perkataan misra, kalau kita waqaf, kalau kita wasal, dia akan menjadi tebal. Tetapi qitri, dia akan menjadi nipis. Okey. Itu adalah istifal yang kadang-kadang tebal dan kadang-kadang nipis. Kan dua keadaan tadi, yang pertama pada perkataan firqin dan yang kedua pada perkataan, dua ni sama je sebenarnya, yang membezakan dia ketika wasal, kan? Sebab bila wasal baru kita nampak baris dia. Bila kita waqaf dia sama je, kita berhentilah. Ra tu mati, tapi dia punya hukum berbeza.
Okey. Kak Rifah tadi tanya pasal perkataan qirtas. Okey, pada qirtas kita kembali sedikit. Dekat sini. Dia berada di dalam kaedah huruf ra yang tebal nombor 8 ataupun nombor 4 tadi kita pecahkan, yang bawah sekali. Iaitu ra yang diapit di tengah-tengah, sebelumnya huruf yang berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la yang berbaris atas. Jadi qirtas wa irsad firqatin. Okey. Tapi ra perlu jaga-jaga sebab ra ini sifat yang kedua tadi apa? Bainiyah kan. Jadi dia di pertengahan. Tak boleh kita berhenti secara mengejut. Tak boleh wa irsadan. Jangan berhenti bila kita mengejut dia akan jadi syiddah. Dia adalah bainiyah. Jadi di pertengahan. Wa irsada. Dia tebal irsada. Dia lebihan sedikit. Qirtasin. Jangan qirtasin. Jangan terkejut. Firqatin. Jangan firqatin, dia ada lebihan sedikit. Okey. Susahnya huruf ra ni bila dia tebal. Bila dia tebal tu kita rasa macam nak terkejut je kan. Sebab kita dah biasa baca macam tu. Wa irsada qirtas kan. Kena Ustazah, berhati-hati. dia kena marah, lepas tu pergi dekat sifat huruf dia lah. Betul. Dia lambat sikit lah. Betul. Sifat bainiyah tadi tu sebab apa? Dia di antara keduanya. Di antara tertahan dan terlepasnya suara. Jadi dia akan ada lebihan sedikit sekurang-kurang setengah saat. Bila kita letak pada makhraj dia, makhraj hujung lidah bertemu dengan gusi atas. Kan. Jadi bila kita letak di situ dan dia akan ada lebihan sedikit suara. Okay. Ustazah, Boleh. apa tu kalau ra mati tu lepas tu dia jumpa dengan huruf istilah tu, dia tengok baris atas ke bawah nak tebal. Betul. Qirtas. Tol tu mesti kena baris atas. Kalau baris bawah tak jadilah dia. Ainal qitri. Dia ni pislah qitri. Macam firqa ni, firqi tu jadi satu nipis satu. Tapi tu boleh dalam kedua keadaan tadi kan kita sebut. Tu dua. Ya, betul. Betul. Masya Allah. Ni nampak dah ni. Lagi satu Kak Rifah nak tanya macam irji'u. Okey. Jim huruf syiddah kan? Syiddah kan? Betul. Jadi kita nak tebalkan juga. Tak, dia syiddah tak semestinya tebal. Dia syiddah ni maksud dia tertahan suara. Kuat. Dia sifat yang kuat. Yalah sifat yang kuat. Yang dikatakan begitu jangan kita sebut irji'u ji. Dia bukan ji. Sebab kalau kita ji dia akan ada suara lebihan dan dia akan ada hamas. Terlepas angin. Dia irji'u. Lekat. Ir tu kena tebal. Tebal. Irji'u. Itu ada hamas tu. Jadi huruf jim ni kena ingat makhraj dia di mana tengah lidah, tengah lelangit melekat. Bila huruf berbaris kita nak sebut dia, lekatkan dulu lidah tu di tengah dengan lelangit baru lepas. Irji'u. Okey, boleh tu tapi biasakan buat latihan. Jim ni memang kena banyak buat latihan supaya dia tidak terkeluar huruf angin. Tak keluar angin. Sebab saya ada seorang syekh ni dia ajar huruf jim ni, kata dia kalau nak sebut belajar daripada sebut huruf dal. Okey, dal ni kat mana? Hujung lidah, gigi kacip tengah belah atas kan, lekat kat atas tu kan. Ada. Lepas tu dia kata tarik ke belakang. Sebab apa? Kita menggunakan tengah lidah. Tapi saya tak pastilah kita boleh ikut ke tidak cara tu. Tapi dia kata dengan cara macam tu lah. Dia kata ada dan lama jadi dia macam tu lah dia ajar. Tapi saya pun saya tak pastilah macam mana benda tu ada kaitan. Cumanya nampak kaitannya sebab dia melekat. Okey, dia melekat kan. Jim ni kalau kita jangan macam itu adalah angin. Dan dia adalah bunyi rakhawah, ada suara terlebih. Dia syiddah. Belakang tu kalau belakang.
Jadi nak sebut huruf jim memang agak sukar. Sama dengan huruf dad, apabila dia mati. Apabila dia mati kadang-kadang rokhawah tu tak keluar. Yang keluar adalah lantun dan kadang-kadang kita lepaskan je macam tu. Zalikal fadlu minallah kan. Jadi rokhawahnya tak dapat. Zalikal fadlu minallah. Lepaskan fadlu minallah. Dia macam ada, yelah suara kita terlepas. Bila suara kita terlepas, ayat tu jadi macam kita memanjangkan sedikit kan. Sebab apa rokhawah tadi sekurang-kurangnya 1 saat. Kalau bainiyah sekurang-kurangnya setengah saat. Kan kita bagi kita punya makna tadi kan. Huruf syiddah kita boleh berhenti mengejut. Tapi huruf bainiyah kita kena lebihkan sedikit. Dan huruf rokhawah kena lebih lagi sedikit daripada huruf bainiyah. Sebab dia dah terlepas suara kita. Tapi bainiyah sedikit. Jadi kita lepaskan sedikit sahaja suara kita. Tetapi huruf syiddah memang kita akan berhenti habis. Walladzina yu'minuna bima, jangan yu'minu, jangan yu'minu tak ada yu'minu tak ada. Yu'minuna bima, habiskan, matikan dia macam tu je. Okey. Sekadar perkongsian untuk hari ini. Jika ada apa-apa yang nak tanya, kalau macam segan ke nak tanya dalam ni, boleh terus WhatsApp saya kan. Macam saya cakap sebelum ni. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Okay, saya cuba bantu sedayanya insya-Allah. Dan sebab saya tanya tadi, saya tak tahu, saya tak dapat soalan, jadi saya kira bab sifat ni, bab sifat yang ketiga berlawanan ni saya kira faham. Tapi kalau tak faham boleh bagi tahu ya nanti ya. Tahu nanti kalau macam insya-Allah ada masa kita akan ulang. Kalau tak ada masa boleh terus WhatsApp saya. Ya, even pun intensif ni dah habis pun, kalau nak tanya tak apa, teruskan je, bertanya je. Saya cuba bantu insya-Allah. Okay. Jadi mudah-mudahan 3 sifat yang kita belajar ni kita cuba hadamkan. Kita cuba hadamkan. Macam mana caranya? Okey. Caranya adalah dalam bacaan. Kalau boleh buat, ni saya pun baru je dapat ideanya. Saya kata kalau boleh buat dalam sehari kita nak membaca, kita ambil satu ayat yang pertama kan. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq kan. Pada ayat Qul a'udzu birabbil falaq tu sebelum kita baca ayat seterusnya kan. Mungkin kita baca 1 juzuk, mungkin kita baca 2 muka satu sekali baca tu. Tak kisah. Yang penting ayat pertama kita keluarkan mana-mana huruf yang mati. Qul iaitu lam kan. Okey, lam mati. Lam tu keluarkan, pertama kita keluarkan apakah makhraj dia. Letak makhrajnya di mana. Kemudian bawah tu kita senaraikan apakah sifat-sifat dia. Sifat yang pertama dia syiddah ke jahar ke hamas. Sifat yang kedua syiddah ke rokhawah ke bainiyah. Sifat ketiga dia isti'la ke istifal. Jadi kita baru belajar 3 sifat, masih belum jauh lagi. Jadi boleh lagi nak buat. Kita keluarkan sifat yang kita dah belajar je. Okey, qul lam kan. Jadi bila kita dah tahu tu, kita tengok apa maksud dia. Kalau kita kata dia adalah jahar. Okey, jahar ni apa? Tertahan nafas. Nafas kita tak keluar. Yang kedua apa dia? Bainiyah. Bainiyah ni di pertengahan. Maksudnya kena lebih sedikit daripada syiddah. Okey, di pertengahan. Yang ketiga apa kita belajar? Isti'la ke istifal? Dia adalah istifal. Okey, istifal. Jadi kalau kita tengok lam tu bukanlah lafzul jalalah kat situ. Jadi dia tak adalah nak tebal ke nak nipis ke kadang-kadang. Kan dia memang sentiasa nipis. Jadi kita tak boleh baca qul a'u tak boleh. Qul. Sebab lam nipis. Qul. Kena tarik qul a'u ain. Waw pula, waw mati. Keluarkan mana makhraj waw mati. Lepas tu kemudian keluarkan apa sifat-sifat huruf waw. Birabbil. Lepas tu lam mati dah jumpa tadi. Falaq. Kat ujung qaf tu kita anggap matilah. Okay? Jadi qaf kita keluarkan makhrajnya di mana. Pertama sifat dia apa, kedua sifat dia apa, ketiga sifat dia apa. Dan kita cuba praktikkan. Nanti bila kita buat macam tu lama-lama, walaupun kita tak ingat semua, kita akan mula faham. Dan bila orang sebut, okey, qaf ni dia tak ada hamas. Tapi kenapa kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kenapa kena ada angin? Sebab makhraj kita tidak tepat. Makhraj tu tak kena pada tempat dia. Ataupun makhraj tu dah tergelincir. Bila tergelincir, itu pun salah satu sebab dia akan menjadi keluarnya angin. Okey? Boleh? InsyaAllah ya. Ustazah, saya selalu ingat macam kalau istilah tu pangkal lidah terangkat. Istifal pangkal lidah menurun. Dia ingat. Boleh. Okay. Boleh. Itu boleh pakai. Bukan tu saya kata tajuk kita akan sebut pangkal lidah kita naik. Sebab itu saya kata
huruf-huruf yang tebal contohnya dha tadi kan. Sebab itu dia keluar sikit lidah supaya pangkal lidah kita kat belakang boleh naik. Kalau macam tha kita keluarkan sampai ke depan, macam mana? Lidah kita akan tertarik keluar. Habislah semua kan. Jadi dia tak akan jumpa huruf yang tebal. Dha adalah huruf yang tebal, isti'la. Jadi dia sikit je keluar dan pangkal lidah kita akan naik ke belakang. Wallahu ta'ala a'lam. Bagus, persoalan-persoalan ni semua adalah persoalan-persoalan yang memang ada kaitan dengan sifat-sifat yang kita pelajari kan. Masya Allah. Kita faham tu insya-Allah. Yang Ustazah cakap tadi, kita keluar yang mati je. Yang huruf mati. Okey, sebab apa saya suruhkan huruf yang mati? Sebab huruf yang mati adalah huruf yang senang untuk kita jumpa sifat dia dan senang kita nak kenal makhraj dia. Kalau kita sebut mati kan, ke mana pergi dia? Kita akan tahu. Kalau kita huruf qaf, kalau kita kata qaf, huruf qaf, sebut huruf qaf. Kat mana? Kita jumpa kat sini qaf. Jumpa kat sini hujung kan? Tak pergi kepada makhraj dia. Kalau kita kata baru kita tahu ke mana pergi dia. Faham? Kalau kita kata sin, nanti kita nampak lidah kita ni atas sin. Hujung lidah bertemu ke atas. Salah. As. Kalau kita sebut as, hujung lidah akan pergi ke bawah. As. Macam tu kita nak kenal makhraj dengan sifat. Sifat bila kita letak kat situ, kita akan rasalah dia ada angin ke, dia ada suara terlepas ke. Macam tu. Okay. Mudah-mudahan. Okay. Ada apa lagi? InsyaAllah sekira tak ada dah. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya bersama. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Kita tutup majlis hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.